فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. Alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi Dia memberikan kepada kita peluang dan juga kesempatan untuk sama-sama kita hadir ke masjid kita ni yang kita sama-sama cintai, salat jemaah maghribnya, dan sementara kita menunggu insya-Allah sebagaimana yang kita maklumkan, yang kita war-warkan sebelum ini, malam ni kita akan ada satu bual bicara yang kita namakan sebagai program bicara perdana suara masjid, yang mana program ni kita adakan sokmo tiap-tiap bulan, akhir bulan, biasanya akhir bulan ataupun awal bulan gitulah, dengan kerjasama Maidang dan juga Hotel Grand Putri ataupun Hotel Maidang ni sebagai penaja antaranya. Jadi insya-Allah pada malam ni kita punya buah bicara akan bertemakan tentang isu seputar di Mesir, isu Mesir. Jadi insya-Allah pada malam ni juga kita telah berjemput seorang penceramah yang memang sepatutnya kita rujuk dia sebagai nak suruh cakap bab-bab Mesir ni, kerana penceramah kita ni saya perkenalkan sahaja lah, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Firdaus bin Mazlan. Ustaz Firdaus bin Mazlan ni dia merupakan Esko Pertubuhan Ikatan Lepasan Mahasiswa Mesir ataupun Ilmam dia panggil. Jadi Ustaz Firdaus bin Mazlan ni memang belajar di Mesir lah, di Mesir selama lebih kurang 8 tahun. 8 tahun. Maknanya habis degree sambung pula bahagian fatwa pula di Darul Ifta. Ustaz kita ni dia ambil pengajian syariah Islamiah lah di Mesir, dan selepas tamat pengajian syariah Islamiah terus kepada Darul Ifta Mesriah, belajar pula bab-bab fatwa dan sebagainya. Memang 8 tahun tu kalau tidak cukup lagi, tapi disebabkan kerana nak tabur bakti pula di tempat tanah air sendiri balik. Kalau tidak sambung lagi nak kata pengajian di Mesir ni banyak dan tak habis kita nak belajar. Dan insya-Allah pada malam ni ustaz kita ni dia akan cakap bersama-sama dengan kita, sembang-sembang berkenaan dengan isu Mesir. Jadi saya untuk pertamanya ucap selamat datanglah pada Ustaz Firdaus kerana sanggup menerima meluangkan masa bersama-sama kita pada malam ni. Sebagai muqaddimah ni lah, sebagai muqaddimah ni untuk buat bicara kita pada malam ni. Jadi saya sendiri nak minta lah kepada Al-Fadhil Ustaz, kalau boleh kita ceritakan dulu terlebih dahulu berkaitan dengan kronologi peristiwa di Mesir ni, bermula daripada selepas pada Presiden Morsi, sebagaimana kita maklum, lepas pada pilihan raya pada tahun 2012 itu bergolak di Mesir, rakyat semua turun demonstrasi apa semua, lalu naiklah seorang presiden baru, nama dia Dr. Muhammad Morsi Al-Hafiz. Lepas pada itu selang pada setahun pentadbiran dia pegang Mesir, digulingkan oleh tentera dengan rakyat-rakyatnya sendiri. Dan bila mana diguling Presiden Dr. Muhammad Morsi ni, berlaku satu tragedi yang dahsyat yang menyayatkan hati di Mesir yang kita semua panggil sebagai Raba'ah tu. Masing-masing tunjuk tanda jari pak belaka. Ada juga orang ambil kesempatan juga, orang-orang ambil kesempatan tunjuk jari pak. Lepas tu atau gambar ke orang rumah, nak kata Raba'ah. Dia tu macam orang ambil kesempatan. Tapi nak katanya selepas pada tu lambang ataupun simbol empat tu menjadi satu benda yang sinonim dengan masyarakat. Nak sebutnya bahawanya menyokong ataupun turut meraih simpati, memberi sokongan terhadap apa yang berlaku di Raba'ah, satu nama tempat di Mesir. Jadi kita minta Ustaz kalau boleh ceritakan apa benda yang berlaku, rentetan daripada peristiwa tragedi di Raba'ah tu, dan selepas pada tu sampai ke hari ini. Kalau boleh kita nak tahu secara pukul ratanya. Jadi saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيفه من خلقه وهديله وأدى الأمانة وبلغ الرسالة وكشف الله بالغمة وجهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sihat semua? Saya tak berapa pandai cakap Terengganu. Walaupun keluarga belah isteri ni memang orang-orang Terengganu, tapi sikit-sikit lah. Tapi dok cetong tu tahu lah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Azim. Saya datang daripada Selangor, dan terima kasih banyak-banyak kepada penaja Maidam dan juga Masjid Putih yang saya baru tahu sejarah dia. Rupa-rupanya ada sejarah kenapa dinamakan Putih. Tuan-tuan kalau tak tahu boleh rujuk kat saya nanti insya-Allah. Baik, pada hari ini insya-Allah saya suka untuk kongsi bersama-sama dengan tuan-tuan supaya kita ada rasa jiwa dan rasa yang sama apa yang berlaku kepada saudara-saudara kita di bumi Mesir, salah satu daripada bumi Anbiya. Tuan-tuan puan-puan minta Allah SWT, pada hari ini walaupun nama je buat bicara, saya sebut pada Ustaz Azim, saya nak tunjuk pada tuan-tuan puan-puan minta Allah SWT gambar-gambar yang berkaitan dengan apa yang telah berlaku di Mesir supaya kita rasa sama. Dalam hadis Rasulullah, di dalam satu sebut masalul mu'minin fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamasalil jasadil wahid idza ishtaka aduwwun tara'a lahu sa'ilul jasad. Disebut, diperumpamakan orang Islam sesama orang Islam ini bagaikan satu jasad. Apabila satu anggota daripada jasad tersebut kita rasa sakit, kita juga akan merasa sakit yang sama, yang kita tak mampu untuk buat kerja selagi mana kita tak ubat anggota-anggota yang sakit. Tuan-tuan puan-puan minta Allah SWT, dalam isu di Mesir, Mesir adalah merupakan satu negara yang mempunyai 80 ke 90 juta orang, dan hampir lebih kurang 94% ialah orang Islam. Ada orang Kristian tapi dia adalah minoriti 6%, tapi majoriti ialah daripada umat Islam yang mereka ini bermazhabkan dengan mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Tuan-tuan puan-puan minta Allah SWT, kenapa Mesir? Kenapa kita nampak Mesir ada satu perkara yang cukup hebat yang kita tak jumpa dekat sini? Tuan-tuan puan-puan minta Allah SWT, Mesir ini ialah tempat yang mana melahirkan ribuan ulama-ulama. Ada benda yang orang datang Mesir dia nak cari. Di antara perkara yang orang nampak iaitu Mesir ialah bumi Anbiya, yang disebut oleh Allah SWT kisah para Anbiya yang berjalan di bumi Mesir. Nabi Yusuf AS di Mesir, Nabi Ibrahim AS pernah pergi di Mesir, Nabi Saleh AS, Nabi Harun AS, Nabi Musa AS, Nabi Daniel AS adalah di Mesir. Di Mesir Allah SWT menggambarkan kepada kita, menceritakan kepada kita pelbagai kisah-kisah Anbiya yang cukup menarik. Di sana juga Allah SWT menakalkan juga kisah-kisah membawa kepada kita kisah-kisah ancaman kepada siapa yang meniru lawan kepada para Anbiya ini. Fir'aun lanatullah alaihim adalah tinggal di Mesir. Fir'aun atas nama sebagai seseorang pemerintah yang megah Mesir, nama dia Fir'aun. Kalau yang sekarang ni orang gelar Fir'aun ni sebab apa? Sebab jadi pemerintah yang jahat yang dinamakan sebagai Fir'aun, tinggal dekat Mesir. Tuan-tuan puan-puan minta Allah SWT, dekat Mesir dikenali sebagai bumi serambi Mekah. Ada yang kata bumi 1000 tiang-tiang masjid. Kalau pergi ke Mesir tuan-tuan, selalunya lah sekarang Ustaz Azim selalunya travel, kalau tak ada revolusi seperti mana yang ada sekarang ni, selalunya orang nak pergi umrah dia duduk pergi ke Mesir dulu, jalan-jalan kat Mesir. Sebab apa? Sebab dekat Mesir ni dia ada kelebihan daripada sudut agama tu, orang
orang lihat bukan saja nak pergi ziarah Fir'aun ke piramid tu, tapi orang nak tengok sebab di sana adanya disebut masjid yang beribu-ribu masjid yang duduk di dalam kota Kahirah. Tuan-tuan, kota Kahirah, kalau kita sebut tadi 80-90 juta rakyat dia, 30 juta duduk dalam Kahirah. Sekali saja azan, dia akan azan, akan dengar di seluruh kota, seolah-olah azan itu ialah azan yang serentak. Apa maksud 1000 tiang? Bukan saja banyak masjid, bahkan menunjukkan bahawasanya negeri Kahirah, negeri Mesir merupakan satu tempat tumpuan para ilmuwan yang melahirkan ribuan ilmuwan Islam, seperti mana Dr. Yusuf Al-Qaradawi, seperti mana Dr. Said Ramadan Al-Buti. Walaupun mereka ini bukan asal daripada Mesir, tetapi mereka ini adalah asal keluaran daripada Al-Azhar. Tuan-tuan puan-puan minta Allah SWT, Mesir mempunyai Al-Azhar, tempat anak-anak kita belajar. Oleh kerana itulah dia menambangkan satu keistimewaan kepada kita yang kita lihat pada hari ini. Keistimewaan ini, ramai orang pergi ke Mesir atas tujuan untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang mana disebut sebagai kiblat ilmu. Tuan-tuan puan-puan minta Allah SWT, Mesir juga dikenali sebagai bumi Fir'aun. Tak ada piramid orang tak pergi Mesir. Kemasukan di antara yang terbesar bagi negara Mesir ialah daripada sumber pelancongan. Fir'aun yang menghasilkan piramid ini, walaupun umur dia 5,000 tahun, tapi sampai sekarang tak pernah lagi jatuh. Ini di antara yang Allah SWT kekalkan. Fasiru fil ardi thumma anzuru kaifa kana aqibatul lil mukazzibin. Kamu melatalah kamu ke atas muka bumi Allah, kamu lihat apa yang Allah SWT tinggalkan kepada kesan-kesan kita orang-orang yang mendustakan ayat Allah, supaya kita mengambil pedoman ke situ. Tuan-tuan puan-puan minta Allah SWT, perkataan Mesir sendiri disebut dalam Al-Quran sebanyak 5 kali, menunjukkan ada pentingnya Mesir. Bukan kita nak samakan Mesir dengan Haramain, Mesir dengan Masjid Al-Aqsa, tetapi Mesir adalah tempat berjalannya para anbiya. Di sana tempat tumpuannya ilmuwan Islam. Di sana juga tempat bagaimana orang berkumpul untuk berdagang, sehingga kan disebut di dalam ayat Al-Quran apabila diminta oleh penganut ataupun umat Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa kata apa? Nabi kata ihbitu Misra fa inna lakum ma sa'altum. Kamu pergilah ke Mesir, kamu akan jumpa apa yang kamu nak. Baik pun ada, jahat pun ada. Ini Mesir. Tuan-tuan puan-puan minta Allah SWT, apa berlaku dekat Mesir? Di manakah sinarnya Mesir? Kenapakah ia berlaku? InsyaAllah kita akan bincang dalam buah bicara pada hari ini. Tuan-tuan puan-puan minta Allah SWT, Mesir ini apabila berlakunya revolusi yang pertama, iaitu 25 Januari, ketika itu menjatuhkan rejim Husni Mubarak. Ketika itulah naiknya satu pemimpin, dan pemimpin ini ialah pemimpin di kalangan yang bukan daripada tentera. Pemimpin negara-negara Arab ni majoritinya ialah tentera. Tengok saja siapa tak kenal Bashar al-Assad, dia adalah tentera. Siapa yang tak kenal Muammar Gaddafi, dia adalah tentera. Siapa yang tak kenal ketua bagi negara Saudi Arabia, walaupun dia masih Islam, tapi dia pegang tampuk pemerintahan tentera. Oleh kerana itu, di Mesir naiknya presiden baru setelah daripada jatuhnya Husni Mubarak, seorang presiden di kalangan masyarakat madani, masyarakat yang biasa. Dan naiklah Dr. Mursi dengan majoriti, dia menang dalam perlembagaan, menang, dan akhir sekali dia memerintah Mesir. Dalam tempoh setahun tuan-tuan, banyak benda yang dibuat. Tapi ada perkara-perkara yang dibuat sudah pasti akan menerima ancaman. Sebab apa ancaman? InsyaAllah kita akan sembang selepas daripada ini tentang ancaman. Kenapa berlaku ancaman kepada dia? Tuan-tuan puan-puan minta Allah SWT, Mesir ni tuan-tuan, apabila Dr. Mursi dia naik, dia bawa perubahan kepada negara Mesir, dia memberikan kebaikan kepada negara-negara yang berada di sebelahnya, termasuk ialah Palestin.
dia mendapat tentangan, disabotaj. Akhir sekali datangnya seorang yang kita tengok dalam gambar ini ialah seorang ketua hakim yang memegang ketua hakim perlembagaan, memaklumkan bahawasanya Dr. Mursi mesti meletak jawatan dan mengisytiharkan rampasan kuasa daripada asisi memerintah dengan cara yang cukup. Dia ambil saja, dia gunakan kuasa veto. Oleh kerana tentera berada di bawah dia gunakan kuasa veto, minta untuk diserahkan kerajaan. Akhir sekali kerajaan Asisi yang tidak rasmi, dia telah pemerintah Mesir sampai sekarang. Tuan-tuan puan-puan mati Allah SWT, Dr. Mursi ini bukan saja dia presiden yang dinafikan dia presiden, bahkan dia digulingkan, dipenjarakan, menyebabkan kemarahan kepada rakyat-rakyat yang telah pun memberi undi kepada beliau. Akhir sekali kebanyakan majoriti daripada rakyat-rakyat yang ini berlaku sebelum daripada bulan Ramadan tahun lepas, yang mana bila dia berlaku, orang berhimpun dekat dataran Rabi'atul Adawiyah. Ini di antara gambar yang cukup subuh dalam saya punya hati saya apabila saya ketika tu saya duduk dekat Mekah, dengar je Dr. Mursi digulingkan. Ketika tu kami dalam ada 5-6 orang sahabat-sahabat, kami menangis. Ya Allah, punyanya payah Mesir kita nak menantikan perubahan-perubahan, tiba-tiba apabila dah dimati selama setahun, kamu kena ingat Allah SWT memiliki segala ketentuan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kamu merancang, Allah SWT merancang, sebaik perancangan ialah perancangan Allah. Menyebabkan kita lihat Allah SWT saja bagi ujian kepada Dr. Mursi, sehingga Dr. Mursi dan juga rakyat-rakyat Mesir dinafikan hak secara demokrasi dalam pilihan raya. Tuan-tuan puan-puan mati Allah SWT, inilah suasana yang ada pada bulan Ramadan. Berapa hari mereka duduk? Lebih daripada 40 hari. Sehinggalah sebelum daripada Ramadan sampailah Syawal, mereka bertapak tuntut supaya dikembalikan Dr. Mursi. Tak dikhabarkan di mana Dr. Mursi mereka ni tinggal. Yang tahu iaitu berlakunya tangkapan setelah daripada Dr. Mursi. Tuan-tuan puan-puan mati Allah SWT, waktu subuh setelah daripada 40 hari berlakulah serangan demi serangan oleh pihak tentera Asisi. Sebab orang bising, orang dah menunding jari kepada Asisi dan juga tentera. Kenapa kamu buat macam ni? Kenapa kamu buat macam ni? Kamu serang. Kalau kamu tidak serang, maksudnya ekonomi Mesir akan lagi jatuh. Sebab ini ialah satu pandangan yang tak baik kepada masyarakat luar, apa yang telah berlaku himpunan lebih daripada 40 hari. Tuan-tuan puan-puan minta Allah SWT, apa mereka buat? Mereka kumpulkan tentera-tentera, mereka letakkan di atas bangunan-bangunan masjid. Dia duduk kat atas Masjid Putih ni, bukan Masjid Putih ni, Masjid Putih Rabah. Duduk atas masjid, ditembak seorang demi seorang terhadap demonstrator yang berada di bawah. Dalam masa yang sama, 40 hari tak pernah disentuh. 40 hari tak pernah mereka ni membunuh di antara satu sama lain. Tiba-tiba dia menyerang demi serangan. Dalam masa yang sama mereka tak pegang walaupun senjata. Tuan-tuan, mereka berkiam dekat sana. Bulan Ramadan, mereka membaca Al-Quran, mereka bertadarus, mereka mengadakan majlis-majlis ilmu Allah. Tiba-tiba kita serang dia. Cukup lepas daripada bulan Ramadan kita serang dia. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Saya tunjuk. Ini yang berlaku. Siapa nak bertanggungjawab? Siapa nak melihat? Mereka boleh menggunakan sniper, mereka menggunakan penembak tepat daripada atas bangunan, tuju kepada setiap orang yang berada di bawah, dan mereka melarikan diri sehingga menjadikan masjid ialah tapak-tapak untuk dijadikan hospital. Dan ketika itulah orang-orang yang duduk dalam keadaan dia sedang selepas daripada solat subuh, dan ketika itu ramainya orang yang masih lagi ada yang tidur, yang berehat di dalam kemah-kemah, dan mereka yang tak sempat, mereka dibakar kemahnya
kemahnya dibakar, lalu mereka terbakar dalam kemah. Ada yang cedera, dimasukkan di dalam masjid, disusun orang-orang yang cedera, masjid dijadikan hospital, masjid dijadikan tempat simpan mayat-mayat. Yang ini yang berlaku. Tuan-tuan, Palestin, Israel yang menyerang warga Palestin pun dia takkan buat macam ni. Ini orang Mesir buat pada orang Mesir. Nazi apabila nak menyelamatkan orang dia sanggup untuk bunuh Israel untuk menyelamatkan orang dia walaupun seorang. Tiba-tiba rakyat Mesir, mereka sanggup untuk bunuh rakyat mereka sendiri untuk menyelamatkan kudeta Asisi. Tuan-tuan puan-puan minta Allah SWT, kita tak tunjuk lagi benda yang subhanallah. Banyak lagi apa yang telah dilakukan dan dia disaksikan oleh dunia. Dunia tidak menipu. Dan inilah yang telah berlaku. Tuan-tuan puan-puan minta Allah SWT, ini jenazah yang disimpan, diletakkan di dalam masjid. Tuan-tuan bayang, dalam masjid putih ni ada jenazah susun, yang itu yang letak. Yang paling cantik ialah lepas saja asar, apabila mereka tengok jenazah ramai, dia tengok ramainya orang yang tercedera, datang satu kumpulan tentera minta supaya semua petugas perubatan keluar daripada masjid, lalu dibakarnya Masjid Rabi'atul Adawiyah. Dan mereka menyaksikan orang yang sakit, orang yang tercedera sendiri mati sebab kebakaran. Di dalam berita biasa maklum 400-500 yang mati, tetapi kenyataannya mereka lupa bahawasanya pihak doktor sukarelawan ini telah mencatat nama satu persatu hampir lebih kurang 6,100 orang yang mati. Allah Tuhan. Tuan-tuan puan-puan minta Allah SWT, ini diantaranya ialah Masjid Rabi'atul Adawiyah. Kalau ni rapat sangat, saya rasa Ustaz Azim pun selalu pergi ke sana solat. Kalau solat tarawih memang seronok sangat di sini. Ini diantaranya ialah bakar, jenazah yang dibakar. Allah, saya kadang-kadang saya tengok ni, saya rasa macam tak sanggup sangat. Tuan-tuan, ini yang berlaku pada tahun lepas. Saudara kita, orang yang mengucap dua kalimat syahadah seperti mana kita. Tiba-tiba kalau kita tidak boleh untuk, baiklah, kalaulah kita kata Asisi adalah seorang yang benar dan kita boleh membenarkan dia dan dengan hujah-hujah yang ada, adakah dengan tindakan ini adalah satu tindakan yang masuk akal? Sudah pasti tidak. Semua manusia yang mempunyai akal tidak dapat menerima apa yang telah dilakukan oleh tentera Asisi. Tuan-tuan puan-puan mata Allah SWT, mereka boleh bakar jenazah, mereka boleh bakar manusia, benda yang sikit, tapi mereka lebih besar, mereka bakar rumah Allah. Ini adalah Masjid Rabi'atul Adawiyah, tuan-tuan. Belakang dia adalah merupakan hospital. Dalamnya telah digunakan semasa pertempuran hari itu dengan dijadikan sebagai hospital sementara. Ini di antara banduan-banduan yang telah dipukul dan telah dibakar di dalam penjara Zinhum. Tuan-tuan, kalau kita sebagai mak ayah, kita sebagai saudara mara, kita pun tak sanggup untuk tengok jenazah-jenazah yang kita tunjukkan. Tuan-tuan puan-puan minta Allah SWT, lebih kurang dicatatkan lebih kurang 6,000 orang yang mati. 9 daripada televisyen, pusat-pusat penyiaran ditutup supaya tak nak sebar kepada golongan umum. Lebih kurang 25,000 orang yang tercedera, patah. Saya pergi pada tahun lepas, saya hantar bantuan daripada imam, kita kutip dana, kita dapat lebih kurang 350,000, kita hantar. Kita tengok seorang tu, kita pun subhanallah, orang yang menghantar pun boleh tahan. Siapa yang menghantar duit, dia akan ditangkap. Kita terpaksa juga untuk jadi orang tengah dan sebagainya. Tuan-tuan puan-puan minta Allah SWT, 18,000 orang dipenjarakan. Tuan-tuan puan-puan minta Allah SWT, di 28 buah masjid telah pun dimusnahkan. Ini diantara ialah syuhada, seorang umur dia muda lagi, anak kepada seorang ahli parlimen Ikhwan Muslimin. Dan ada video yang terakhir sebelum dia meninggal, bapaknya tak sempat untuk lihat anaknya dikebumikan. Disebut kepada anaknya dalam keadaan yang nak mati, "Anak, kamu pergilah, kamu semadilah. Ayah ada kerja yang lain untuk tugasan
untuk ayah selesaikan. Dia tak semadikan anak dia. Tuan-tuan puan-puan minta Allah SWT. Ni pelajar, apa kesan dia terhadap apa yang telah berlaku? Tuan-tuan, apabila berlakunya revolusi, jatuhnya Dr. Morsi, ada berlaku serangan pada tahun lepas, Asisi dia ingat dia dapat menakutkan rakyat Mesir dan dapat kekang daripada mereka keluar. Tetapi kita dilaporkan, saya pergi tahun lepas, kita jumpa dengan Mas'ul, disebut kami bukan berhenti, bahkan setiap hari berlakunya demonstrasi di seluruh tempat. Demonstrasi di Kahirah, di Almania, di semua tempat berlakunya demonstrasi besar-besaran. Tuan-tuan perempuan minta Allah SWT, oleh kerana itu berlakunya hari-hari ada kematian, hari-hari ada yang cedera, sehingga dilaporkan setiap hari, hari-hari, detik bagi Asisi daripada kejatuhan Dr. Morsi sampai sekarang tak pernah reda dan mereka ini mengalami kerugian yang cukup teruk. Asisi umum nak bertanding sebagai presiden dalam pilihan raya. Dia umum pada satu hari bulan minta maaf, dia umum baru-baru ni 3 hari saja dia umum 16.5 million rugi oleh Mesir. Mesir jatuh, pelabur-pelabur tarik diri sebab mereka tak yakin dengan apa yang telah dibuat oleh kerajaan sementara Asisi. Tuan-tuan puan-puan minta Allah SWT, pelajar-pelajar setelah daripada revolusi besar-besaran hari itu, pelajar-pelajar ni di antara 2 orang pelajar yang telah dihukum penjara selama 17 tahun. 17 tahun dihukum penjara 17 tahun dan denda 64,000. Sebab apa? Sebab mengadakan demonstrasi dan dilaporkan mereka ini sebenarnya pecah masuk di dalam bilik Syekh Al-Azhar. Banyak lagi, ada yang telah dikenakan hukuman selama 88 tahun, 67 tahun atas dasar menghasut orang pergi demonstrasi. Tuan-tuan puan-puan minta Allah SWT, itu tak apa lagi. Tiba-tiba kita dikejutkan apa yang berlaku pada baru ini. 529 orang dimaklumkan, dijatuhkan hukuman mati. Siapa kita? Tuan-tuan, ini sebenarnya adalah daripada seorang hakim dalam satu wilayah. Apabila berlaku tangkapan besar-besar, dipanggil, dihukumkan, disenaraikan 529 orang. 529 orang ini dijatuh hukuman mati dan orang semua ketawa kepada dia. Bukan orang Mesir, satu dunia ketawa pada dia. Kamu boleh ambil masa dalam 10 minit, semata-mata 10 minit saja untuk menjatuhkan hukuman yang sama kepada setiap orang. Allah, 2 hari lepas 683 orang dengan hakim yang sama menjatuhkan hukuman mati. Jumlah dia capai kepada 1000 lebih. Tuan-tuan puan-puan minta Allah SWT, adakah kita nak senyap? Adakah oleh kerana kita, kulit kita, bahasa, makanan, adat kita tak sama, kita senyap? Tuan-tuan puan-puan minta Allah SWT, sudah pasti tidak. Bukan saya berbicara sebab saya belajar di sana, tetapi saya bicara atas dasar kita akidah yang sama, yang sudah pasti apa yang mereka rasa sudah pasti kita juga kena rasa. Tuan-tuan puan-puan minta Allah SWT, sehingga seorang hakim dikata, hakim yang jatuhkan hukuman ni, tak salah nama dia Yusuf, Muhammad Yusuf ataupun Yusuf Sabhi nama dia. Dia sebut mungkin hakim ni ada dua kemungkinan je. Kalau tak dia gila, dia ni kali barut. Tuan-tuan perempuan minta Allah SWT, ini yang berlaku dekat negara Mesir. Dan kita tengok apa yang berlaku dekat Mesir ni. Ni hakimnya Said Yusuf Sabri, hakim yang sama yang telah jatuhkan hukuman yang menggemparkan dunia, yang kita menantikan jawapan daripada Amerika. Kita tunggu jawapan-jawapan daripada orang, daripada kuasa-kuasa dunia. Apa mereka nak kata apabila dijatuhkan hukuman dengan jumlah yang begitu besar, yang tidak detail,
tiba-tiba mereka boleh jatuhkan hukuman, dan 2 hari yang lepas pada 28 hari bulan mereka memaklumkan lagi jatuhkan hukuman 683 orang, dan ini merupakan satu ancaman kepada dunia, dan sudah pasti dia adalah kesan terhadap revolusi yang berlaku. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz atas penerangan secara kronologinya kepada kita semua apa yang berlaku di Mesir. Jadi setelah kita mendengar apa yang disebutkan di Al-Fadhil Ustaz tadi, saya pun berasa juga lah, bahasa kita seolah-olah macam benda ni dia melibatkan agama kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, melibatkan agama kita, saudara seagama kita yang dibunuh, yang diperangi oleh orang yang seagama dengan dia juga. Ini masalah yang besar yang kita hadapi. Oleh sebab itu kita banyak-banyak berdoa lah. Kalau tak boleh hulurkan sumbangan untuk menolong sama saudara-saudara kita di sana, kita hulurkan doa sebagai tanda sokongan moral, sokongan support kita pada mereka. Jadi kita lanjutkan lagi buat bicara kita ni. Saya nak bertanya lagi kepada Al-Fadhil Ustaz, bila mana kita dimaklumkan Presiden Dr. Mursi ni dia digulingkan selepas setahun pentadbiran dia mentadbir Mesir. Jadi kita tertanya-tanya juga, mengapa sebegitu cepat Dr. Mursi ini digulingkan, sedangkan presiden yang sebelum itu Hosni Mubarak berapa tahun dia perintah Mesir? Dia perintah Mesir selama lebih kurang 30 tahun, lebih kurang 30 tahun. Jadi kalau nak nilai, nak bandingkan dengan Presiden Dr. Mursi yang baru naik, setahun baru mentadbir, sudah pun digulingkan. Jadi kita berasa keliru dan tertanya-tanya, apakah sebenarnya punca dia digulingkan? Jadi adakah rakyat asli tak puas hati dengan pentadbiran dalam masa setahun, ataupun ada faktor-faktor luaran yang lain? Jadi kita minta Ustaz boleh jelaskan kepada kita pada malam ini. Sila Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Azim. Tuan-tuan puan-puan minta Allah SWT, sudah pasti orang yang nak bawa kepada kebenaran ini akan ditentang, dan di antara yang bawa kebenaran ialah Dr. Mursi. Kita bukan puji Dr. Mursi sebab dia adalah presiden, tidak, tetapi apa yang dia mewakili kepada rakan-rakan dia untuk bawa kebenaran, itu yang kita puji. Tuan-tuan puan-puan minta Allah SWT, Hosni Mubarak memang dia duduk 30 tahun sebagai pemerintah, hebat. Apa yang dia tak buat, semua dia ada. Tetapi tuan-tuan kena ingat, 30 tahun yang dia buat, persoalan dia adalah, adakah rakyat suka pada dia? Adakah orang Mesir sebenarnya selesa pada dia? Kenapa dia boleh mengekalkan selama 30 tahun? Dia boleh mengekalkan 30 tahun dengan cara dia menggunakan kuasa-kuasa yang tertentu. Dia ada penjara. Tuan-tuan kalau nak rasa penjara bawah tanah Mesir, kena tahu sewa. Ada student kita ni kadang-kadang dia tak bawa visa. Dia tak bawa visa, tiba-tiba kena tangkap dengan polis. Polis masuk jail, penjara ni dia tak boleh masuk penjara. Dia tak ada penjara bawah dia tak ada penjara atas tanah, penjara bawah tanah. Masuk penjara bawah tanah. Lepas tu datangnya persatuan pelajar, tarik balik budak ni keluar dengan dalam keadaan selamat, tapi otak dia dah tak betul. Telefon mak nak balik ni, nak balik Malaysia, dogok dah. Dah tak boleh dah duduk. Apa pasal? Masuk penjara. Bukan kena seksa pun, masuk macam tu je. Memanglah tak kena seksa, tapi macam mana mata yang melihat, orang yang dia lihat satu-satu sel yang dia keluar, waktu dia berjalan nak keluar, dia tengok satu-satu siksaan diberikan kepada setiap orang yang masuk dalam penjara. Dicabut kukunya, disiat kulitnya. Yang ini ada. Cara Hosni Mubarak dia beza dengan pemerintah-pemerintah yang lain, negara-negara Arab lain. Kalau mereka dah tak suka, mereka bunuh. Itu cara dia. Tapi Hosni Mubarak dia tak suka bunuh, tapi dia suka seksa. Dia butakan mata kawan ni. Tanya berapa ramai pelajar, berapa ramai doktor-doktor Al-Azhar yang buta? Ramai. Adakah mereka lahir-lahir terus buta? Tak. Mereka disiksa.
Tuan-tuan puan-puan minta Allah SWT, dia ada Abu Daulah. Orang nak sebut nama Husni Mubarak pun tak boleh. Husni Mubarak. Saya dulu kalau pergi naik teksi ke apa semua, memang sebut Husni Mubarak, teksi tak berani nak cakap. Duduk masuk dalam universiti, jangan sebut. Ni awal-awal lagi kedutaan ke wakil pelajar, kita akan kata jangan sebut tentang Husni Mubarak. Perkataan Husni Mubarak pun jangan. Sebab apa? Sebab kawan-kawan yang kita daripada kalangan orang Mesir sendiri pun kita tak boleh percaya, betul ke dia ni, adakah dia kawan ataupun dia ni sebenarnya SB. Tuan-tuan jangan main. Saya mungkin boleh tengok muka tuan-tuan baik, mungkin ada SB contoh, tapi orang Terengganu baik-baik belaka rasa. Tuan-tuan puan-puan minta Allah SWT, saya nak sebut iaitu Husni Mubarak dia boleh mengekalkan pemerintahan dia atas dasar kezaliman. Undang-undang darurat selama 30 tahun polis boleh menangkap seseorang tanpa declare daripada pihak mahkamah. Mubarak nak lalu satu-satu tempat, di standard dia lalu macam Obama datang baru ni. 5 km tutup, 10 km tutup. Dia nak lalu je, mesti kalau ada tiba-tiba majlis pembandaran Kairah ni, bandaran Kairah pula, dia letak bunga-bunga susu-susu ni, tahulah ni memang Mubarak nak lalu. Mubarak ni dalam program-program nak rasmi, dia tak sama macam Perdana Menteri kita. Perdana Menteri kita dia rasmi depan orang. Tapi Husni Mubarak dia nak rasmi, orang-orang tertentu saja invited masuk dalam. Tiba-tiba Mesir menang lawan bola akhir dengan Tunisia, dengan Algeria, tak salah saya. Terpaksa Husni Mubarak nak pergi stadium tempat terbuka, lalu diletakkan cermin kali 10 depan dia. Takutnya dia, tuan-tuan puan-puan minta Allah SWT. Oleh kerana itu, orang-orang yang selalunya zalim, selalunya orang-orang ini akan disokong daripada orang-orang yang zalim yang lain, dan dia mudah untuk kekalkan pemerintahan dia. Tuan-tuan puan-puan minta Allah SWT, balik kepada Dr. Mursi. Dr. Mursi dia naik dengan suara majoriti rakyat. Dr. Mursi dia menang dalam pilihan raya. Dr. Mursi dia buat dan meraihkan pendapat-pendapat dengan dia melantik juga di kalangan pemerintah itu bukan daripada parti dia. Saya sebagai pemerintah, presiden, sudah pasti saya nak orang-orang bawah saya ni adalah orang-orang yang suka pada saya. Dr. Mursi oleh kerana dia nak bawa satu slogan Mesir baru, sebab dia tahu kalau Mesir ini dia tak boleh dipandu oleh satu pihak daripada Ikhwan Muslimin, dia panggil kawan-kawan daripada parti-parti lawan, join sekali dalam pentadbiran, bantu sekali bangunkan Mesir. Ini di antara pemikiran yang terbuka yang dibuat oleh Dr. Mursi. Tuan-tuan puan-puan minta Allah SWT, siapa Dr. Mursi? Dr. Mursi ialah satu-satunya, dia adalah seorang doktor, dia mendapat PhD, belajar dekat luar negara dan pernah dipenjarakan. Dan Dr. Mursi ini dia bukan calon-calon orang, bahkan dia ini ada kelayakan untuk memerintah walaupun dia tak pernah memerintah. Saya teringat Ustaz Azim, saya suka nak kongsi pada tuan-tuan. Suatu hari saya balik daripada kuliah, saya naik teksi. Saya tanya kepada seorang pemandu teksi. Waktu tu saya ingat waktu dalam pilihan raya, apabila pilihan raya menang, time tu ramainya, majoriti yang menang ialah kepada parti-parti Ikhwan Muslimin dan juga seangkatan Ikhwan Muslimin. Menang, ramai menang. Dikira, kalau kira 70% ke atas daripada jumlah pengundi, 70% yang buang undi sokong kepada Ikhwan Muslimin untuk merintah negara. Tuan-tuan, saya tanya kepada pakcik teksi, saya kata, kamu nak sokong Ikhwan Muslimin, dalam masa yang sama kamu tak kenal Ikhwan Muslimin. Ikhwan Muslimin tak pernah perintah Mesir. Kamu pun tahu yang dia tidak ada pengalaman memerintah. Tapi kenapa kamu bagi peluang pada dia? Kenapa kamu undi pada dia? Dia sebut apa? Dia kata hamiha haramiha. Zaman dulu Husni Mubarak, hamiha haramiha, kau jaga aku, kau curi duit aku. Dia buat perniagaan, terusan Suez, duit dia sapu. Ni Husni Mubarak. Tapi pada kali ini,
Kami dah 30 tahun kami tengok apa yang dibuat oleh Husni Mubarak. Kami dah insaf. Hari ini kami letakkan satu kepercayaan, iaitu sudah pasti kami bagikan sokong kepada ikhwan muslimin, sebab kami tahu mereka ni takutkan kepada Allah. Dan orang yang takutkan kepada Allah sudah pasti dia tidak akan berani untuk ambil duit kami. Allah, saya dengar ni pemandu teksi pakcik, pemandu teksi kecek gitu. Tuan-tuan puan-puan minta Allah SWT, Dr. Mursi, banyak-banyak pemerintah dekat dalam dunia ni, dia ada nombor 2 selepas daripada Ismail Haniah yang menghafal Al-Quran. Dr. Mursi ialah satu-satunya pemerintah presiden pertama Mesir di kalangan masyarakat awam yang tidak berjawatan di dalam pentadbiran-pentadbiran sebelum dilantik sebagai seorang presiden. Tuan-tuan, peliknya Mesir ni disebut oleh Ismail Haniah, ajaibnya Mesir, penjara Mesir yang mana telah memenjarakan Nabi Yusuf AS, telah mengeluarkan Nabi Yusuf dan dilantik sebagai pemerintah. Begitu juga penjara Mesir juga telah memenjarakan Dr. Mursi sebelumnya. Penjara Mesir jugalah telah mengeluarkan, dan akhir sekali negara Mesir ini diperintah oleh Dr. Mursi. Tuan-tuan puan-puan mata Allah SWT, ni yang ucapan yang disebut oleh Dr. Mursi sebagai pemerintah. Apabila dilantik, saya telah diberi kuasa memerintah kepada semua, tetapi saya tidaklah yang terbaik dari di kalangan kamu. Jika saya berbuat baik, maka bantulah saya sehingga akhir. Tuan-tuan, apa yang disebut ni? Adakah ini ayat daripada dia? Ini bukan ayat daripada dia, tapi inilah ayat daripada Abu Bakar As-Siddiq. Apabila dilantik sebagai khalifah, Abu Bakar As-Siddiq melontarkan ayat ini, dan ayat ini juga yang diamalkan, yang digunakan oleh Dr. Mursi apabila dilantik sebagai pemerintah. Tuan-tuan, adakah Dr. Mursi tidak berkelayakan? Tuan-tuan, Dr. Mursi, tuan-tuan, dia telah pun mendapat, dia ini telah pun mewujudkan lebih kurang 600 pekerjaan. Dr. Mursi juga dapat 500,000 memberikan sumbangan per bulan kepada setiap ibu-ibu tunggal sebanyak 400 LE dalam tempoh setahun. Dalam tempoh setahun dia mewujudkan rumah-rumah mampu milik kepada orang-orang muda, rakyat-rakyat dia sebanyak lebih kurang 45,000. Ini di antara kejayaan, banyak kejayaan, tapi ini di antara kejayaan yang tak boleh dicapai seperti mana zaman Husni Mubarak. Yang paling besar kejayaan dia ialah Ma'bar Rafah. Tuan-tuan, ini ialah pintu sempadan di antara Mesir dan juga Palestin, Rafah, Gaza. Tuan-tuan nak pergi ke Gaza, nak pergi ke Palestin, tidak melalui pintu Israel, boleh, satu saja pintu dia. Kat mana? Gaza. Tuan-tuan, apabila Dr. Mursi naik saja sebagai pemerintah, Dr. Mursi telah memberikan bantuan dengan mengarahkan supaya buka pintu ini seluas-luasnya, yang tidak pernah dibuka pada zaman Husni Mubarak. Apabila berlakunya peperangan tahun 2008, saya waktu itu, saya sebagai wakil daripada Muslim Care, kita bincang macam mana hantar bantuan. Ya Allah, payahnya nak hantar bantuan ketika mana Husni Mubarak sehingga kan disebut tidak boleh menghantar apa-apa jenis makanan kecuali hanya ubatan-ubatan saja. Air kosong tak dibenarkan. Kena tukar daripada air kosong tu, kena tukar dengan satu pack kotak yang baru, kotak yang tulis perubatan. Apakah kita tidak ada kerjasama? Kenapakah Husni Mubarak tidak ada perasaan yang sama untuk membantu rakyat di Palestin? Dr. Mursi telah membuktikan. Dia bukan saja membantu, nampaknya bantu kepada Mesir, tetapi dia telah membuka sebenarnya langkah yang baru, iaitu bantuan kepada Gaza. Tuan-tuan puan-puan minta Allah SWT, apa punca Dr. Mursi jatuh? Ni saya ambil gambar contoh. Tuan-tuan, sudah pasti, saya awal-awal lagi ketika mana saya dekat Mesir, saya sempat revolusi di Mesir. Ketika mana ada beberapa orang sebut, dia kata kita tak boleh duduk senang, walaupun kita menang pilihan raya, walaupun kita menang presiden, tapi yakin walan tadba'an kal yahud wa nasara hatta tattabi'a millatahum.
Yahudi dia tidak akan reda selagi mana kita tak ikut tunjuk dia. Dan ini yang telah dibuat oleh Amerika. Tuan-tuan, kalau Amerika dia bersifat adil dan juga sama, sepatutnya dia kena berbincang dan juga kena berbicara apa yang telah dilakukan oleh Mahkamah Mesir pada hari ini. Tapi mana orang, mana daripada Amerika yang menentang habis-habisan apa yang telah berlaku? Tuan-tuan, Amerika telah menyusun jarum-jarum dia dan diikuti dengan orang-orang kuncu-kuncu daripada negara-negara Islam Arab yang lain yang melihat bahawasanya kalaulah sekiranya Mesir ini menang, Dr. Morsi kekal, dia akan membawa satu negatif kepada negara-negara Arab. Siapa dia? Emirates bagi bantuan bilion, Bahrain bagi bilion, negara-negara yang lain, Jordan, UAE. Tuan-tuan, mereka ini bagi bantuan untuk menjatuh dan juga menghuru-harakan negara Mesir. Seperti mana saya sebut tadi lah, negara Mesir kalaulah tidak ada gangguan sudah pasti selesai. Tapi apabila dilantakkan berbilion, melahirkan tali barut sehingga kan mereka ni tuan-tuan telah mencuri dan juga membakar diesel, telah mencuri dan juga membakar tempat-tempat keluarnya minyak-minyak di Mesir. Sabotaj daripada mereka. Tuan-tuan, digelapkan rumah mereka. Rakyat ni kalau kita gelap rumah, kita tak tahan, Ustaz Azim. Kita air tak ada ni pun dah bising. Saya daripada Selangor memang air tak ada, tuan-tuan. Hujan hari-hari dah, tapi air masih tak ada lagi buat masa sekarang ni. Dia catu lagi. Hanya saya maklum Menteri Besar sebut semalam, Menteri Besar Selangor sebut kemungkinan besar dalam tempoh seminggu ni tidak akan ada catuan. Doakanlah. Air yang kita catu pun kita bising, apatah lagi tempat kita nak masak, gas tak ada, semua tak ada. Perkara-perkara asas. Masuk pula musim sejuk, tak ada pula elektrik ada catuan. Siapa yang buat? Orang letakkan kesalahan, media-media mainkan peranan. Morsi tak pandai perintah, Morsi tak pandai perintah. Dalam masa sama mereka ini sebenarnya telah pun termakan dengan tali barut yang dilantik oleh Dr. Morsi untuk menjaga sektor-sektor tertentu, tetapi telah digunakan kewangan dana daripada Emirates dan sebagainya untuk menjatuhkan Dr. Morsi. Tuan-tuan puan-puan minta Allah SWT, di antara kekangan juga iaitu daripada majlis hakim-hakim yang mereka ni memang terkenal dengan pro dan juga tali barut kepada Muslim Barak. Mereka menggunakan hujah, presiden paling tinggi. Kalau nak tanya siapa yang paling tinggi kat dalam Maidam, Profesor Jaya, dia paling tinggi dalam Maidam. Siapa paling tinggi dekat rumah? Ketua keluarga, nama dia suami. Siapa paling tinggi dalam sebuah negara? Sudah pastilah presiden. Tetapi mereka ni, ketua hakim perlembagaan, dia lebih tinggi berbanding dengan Presiden Hosni Mubarak, dengan Presiden Dr. Morsi. Yang ini yang mereka menggunakan hujah. Akhir sekali mereka sendiri menuntut supaya Dr. Morsi letak jawatan ataupun buat pertandingan semula. Allah. Tuan-tuan perempuan minta Allah SWT, kenapa Mesir? Kenapa dia tidak berlaku kepada negara-negara yang berlaku revolusi sebelum daripada ni? Kita tengok Maghribi berlaku revolusi sekejap, Tunisia Ben Ali jatuh sekejap, dia dapat ganti. Algeria, tempat-tempat yang lain telah pun diganti. Kalau kita tengok pada hari ini yang tak selesai ialah di Syria. Sebab apa? Syria dia menggunakan senjata, berlakunya peperangan di antara kaum dengan kaum, akhir sekali banyaknya kumpulan-kumpulan dan tidak dapat diselesaikan. Ini di antara yang dimasukkan jarum-jarum untuk menunjukkan, minta kepada pihak Ikhwan Muslimin menggunakan senjata. Tapi sampai sekarang Ikhwan Muslimin tak guna senjata. Tuan-tuan perempuan minta Allah SWT, sebab apa? Mesir ini penting untuk menentukan dasar hala tuju kepada negara-negara Arab lain. Kenapa negara Arab yang lain boleh bersatu untuk memastikan Mesir ini boleh dikekang pengaruh dia? Sebab apa? Sebab apa Amerika cukup takut dengan apa yang berlaku kat Mesir? Sebab yang pertama, Mesir ada Al-Azhar. Tuan-tuan,
Saya minta maaf, tak semua ulama yang bersama dengan ikhwan muslimin. Mungkin dia boleh kritik saya, tapi saya bercakap atas dasar ilmu. Walaupun dia syekh saya, walaupun dia guru saya, tapi satu perkara yang kita tak masuk akal, iaitu bukan dengan cara itu untuk kita nak menghukum seseorang. Tuan-tuan puan-puan minta Allah SWT, Al-Azhar satu institusi yang cukup gah, tapi Amerika bagi warning awal-awal, mau nak belajar Azhar boleh, tapi kamu jangan belajar dalam bab jihad. Hapuskan mata pelajaran jihad, sebab jihad dapat menaikkan semangat orang Islam untuk menentang golongan-golongan yang menentang Islam seperti mana Amerika. Tuan-tuan, yang kedua, terusan Suez. Terusan Suez satu-satunya terusan yang boleh dilalui oleh kapal-kapal dagang, yang boleh memendekkan masa perjalanan daripada barat ke timur. Siapa yang pegang Mesir, dia berkuasa terhadap terusan Suez. Berapa hasil dia? Berbilion dolar dia dapat hasilkan dalam setahun. Tuan-tuan, terusan Suez penting. Apabila Dr. Mursi sebut, kalaulah sekiranya ada orang yang mengganggu Mesir, jangan teragak-agak terusan Suez, kita boleh padamkan nama negara dia daripada lalu terusan Suez. Ini yang ditakuti. Kuasa Islam apabila pegang, kita akan kuat. Oleh kerana Mesir pegang terusan Suez, orang yang menjadi pemerintah yang tidak seberu dengan Amerika, sudah pasti dia akan ditentang. Tuan-tuan, sepadan daripada Gaza, apa yang mereka makan, tuan-tuan? Kita sebut, kita dituntut untuk kita ini pergi memperbanyakkan jalan ke salah satu masjid, Masjidil Haram, kita solat seperti mana 100,000 kali solat. Pergi Masjid Nabawi seperti mana 1,000 kali solat. Pergi kamu berjalan ke Masjid Al-Aqsa, solat dekat sana seumpama dengan 500 kali solat. Nak pergi ke mana? Tak ada laluan nak pergi ke Palestin, kecuali mesti melalui pintu-pintu Israel. Apabila dapat peluang oleh Dr. Mursi telah buka seluas-luasnya pintu ke sepanjang Gaza. Yang ini ditakuti oleh Israel. Israel cukup takut. Sebab apa? Sebab Dr. Mursi bagikan semua makanan, minuman, apa saja, bahan-bahan tenaga, bahan-bahan nak buat rumah yang telah dihancurkan oleh Palestin, telah diberikan oleh Dr. Mursi. Tuan-tuan perempuan minta Allah SWT, tuan-tuan tengok, sebelum daripada ni apabila Husni Mubarak pegang, dia tutup laluan. Udahlah, Gaza ini kecil, makanan tak boleh disupport oleh Mesir. Tiba-tiba bertentangan dengan dia ialah Israel. Dia nak dapat makanan macam mana? Tuan-tuan, mereka masukkan binatang-binatang di dalam terowong-terowong yang menghubungkan antara Mesir dengan Gaza. Berapa banyak terowong? 500 terowong. Kalau tuan-tuan tak ada visa nak masuk sini, tuan-tuan nanti kalau jumpa dengan orang kat sini, nanti dia kata nak masuk terowong. Tuan-tuan, jahat-jahat Husni Mubarak ni, jahat dia pun, dia just mencadangkan supaya nak buat jiliji bawah tanah, cocok-cocok bawah tanah. Tapi rupanya Asisi lagi jahat, minta untuk roboh dengan menggunakan air. Subhanallah, ini tempat makanan yang kita salurkan. Setiap bulan Ramadan nak masuk ni, dia tak ada makanan, dia tak boleh. Sehingga kan dilaporkan makanan-makanan yang berada di Palestin yang disupply daripada Israel, makanan-makanan telah pun dicocok untuk mengurangkan mereka ini peranakan mereka. Air-air telah pun diracun. Apa cerita? Mana umat Islam? Dr. Mursi datang memberikan laluan wakil daripada orang Islam untuk bagaimana kita nak sambut dan juga salurkan bantuan kita kepada Mesir. Tuan-tuan perempuan mata Allah SWT. Yang ketiga, yang keempat, sebab kepentingan Israel. Sebab oleh kerana Israel tinggal dekat Palestin, sebelah Palestin lah, sebab itulah Israel bagi tekanan kepada Amerika supaya memastikan Dr. Mursi untuk jatuh.
Dia takut. Sebab mereka takut. Yang paling takut iaitu apabila ada bahan api, senjata-senjata yang dapat membantu Hamas, dapat membantu Fatah untuk buka dan juga lawan dengan Israel. Mereka takut. Oleh kerana itu mereka ni awal-awal lagi bagi warning. Dan sesiapa yang merintah Mesir, kalau dia ni tak jahat, dia akan menghadapi ujian yang sama seperti mana apa yang berlaku pada ikhwan muslim pada hari ini. Tuan-tuan, puan-puan hati Allah SWT. Dan yang kelima, yang terakhir, ialah pengaruh Mesir. Sebab Mesir mempunyai jumlah penduduk yang paling ramai di antara banyak-banyak negara Arab. Dia adalah paling ramai, dan tentera adalah tentera yang paling ramai dan juga yang paling berpengaruh. Oleh kerana itu, penguasaan dekat Mesir ini memberikan satu sinyal kepada mereka supaya inilah mereka nak tentang, selagi mana orang yang menjadi pemerintah Mesir tak sebulu dan sekata dengan mereka, mereka akan tentang seperti mana apa yang kita lihat pada hari ini. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz di atas penjelasan. Maknanya baru kita jelas mengapa dan kenapa Dr. Nursi digulingkan oleh golongan-golongan kudeta ni. Jadi banyak lagi yang akan kita kupas kepada ni. Saya kira kita break sekejap untuk memberi laluan kepada azan salat Isyak. Kemudian kita sambung sikit lagi. Lepas itu baru kita salat Isyak secara berjemaah, insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Kita sambung sikit lagi sebab kerana kemungkinan kita break pukul 9 lah lebih kurang. Dan di akhir nanti kita akan buka sikit soal jawab lah, insya-Allah. Jadi saya nak teruskan sikit lagi ni, nak tanya pada Ustaz. Kebetulan tadi Al-Fadhil Ustaz kita ada sebut tadi berkaitan dengan sokongan daripada ulama-ulama Al-Azhar sendiri kepada Dr. Nursi. Jadi saya tertanya tadi, jadi saya nak tanya lebih lanjut. Sebab Ustaz buka dah tadi, Ustaz sebut tadi ada juga di kalangan ulama-ulama ataupun Syekh Al-Azhar ni yang tidak bersama memberikan sokongan padu kepada pemerintahan Dr. Nursi. Sedangkan kita dengar tak dia apa yang Ustaz sebut, Dr. Nursi ni banyak dia buat pembaharuan dan juga pembaikan daripada apa yang ditinggalkan oleh Husni Mubarak sebelum pada ni. Jadi mengapa timbul di situ ada sebahagian Syekh Azhar ni yang tidak memberikan sokongan kepada Dr. Nursi ni? Kita nak kalau boleh mana biar jelas sikit dah. Mana kita minta Ustaz jelas sikit lah, insya-Allah. Baik, terima kasih kepada Ustaz Azim. Tuan-tuan puan-puan minta Allah SWT, memang betul kalau kita lihat bekas Mufti Mesir Syekh saya sendiri ialah Dr. Ali Jumaah sendiri tidak bersama dengan Dr. Nursi. Ramai juga daripada kalangan ketua-ketua Universiti Al-Azhar, ketua-ketua rektor, ketua-ketua jawatan tidak bersama dengan Dr. Nursi. Sebab apa? Tuan-tuan puan-puan Allah SWT, mereka ini juga ada pendapat-pendapat yang tertentu yang kita tak boleh menafikan. Mereka ini ada pendapat yang mereka ini tidak bersama dengan Dr. Nursi. Maksudnya tidak bersefahaman, tidak bersama-sama, khususnya daripada segi pemikiran yang dibawa oleh ikhwan muslimin. Hanya saya sebut bukan semua daripada mereka yang tidak bersetuju. Ramai di kalangan mereka yang bersama dengan Dr. Nursi, tetapi mereka tidak dilantik oleh kerajaan dan tidak mempunyai nama di dalam kerajaan. Akhir sekali dicanang-canangkan bekas mufti sekian, semua setuju. Semua tidak bersetuju dengan Dr. Nursi. Dalam masa yang sama, ramai di kalangan para asatizah, ulama-ulama yang lain bersama-sama menyokong dengan apa yang dibuat oleh Dr. Nursi dan juga ikhwan muslimin. Adakah pendapat mereka tidak boleh digunakan hujah? Bukan isu nama, title yang ada pada mereka yang telah dilekatkan, yang telah dilantik oleh kerajaan. Tetapi yang paling penting iaitu apakah sudut perbahasan, kenapakah mereka tidak bersetuju? Kenapa ada ulama yang bersetuju? Dr. Yusuf Al-Qardawi, dia adalah ulama dunia. Siapa yang tak kenal Dr. Yusuf Al-Qardawi, ketua ulama dunia? Kenapa mereka menyatakan persetujuan
terhadap ikhwan muslim. Sudah pasti dia ada hujah dia. Tuan-tuan, saya nak simpul, sinfani finnas, iza salaha salahan nas, iza fasada fasadan nas. Ada dua jenis golongan dalam manusia. Kalau dua-dua ni baik, semua manusia akan jadi baik. Kalau dua-dua jahat, dua-dua ni semua manusia akan jadi jahat. Apa dia? Yang pertama iaitu al-ulama wal umara, iaitu ulama dan juga golongan pemerintah. Tuan-tuan, pemerintah baik, ulama tak baik, dia tidak akan menghasilkan masyarakat yang baik. Ulama dia baik, pemerintah tak baik, dia tidak akan melahirkan masyarakat yang baik. Ulama yang baik, pemerintah yang baik, insya-Allah dia akan melahirkan satu generasi yang baik. Tuan-tuan, ini yang berlaku pada Dr. Mursi. Saya tidak menafikan, walaupun disebut mereka yang keluar dalam jalanan yang menentang kudeta Asisi ialah Khawarij, disebut Khawarij. Khawarij ni tuan-tuan iaitu satu kumpulan yang keluar daripada kumpulan-kumpulan Islam. Ni Khawarij, buruh yang boleh dihukum bunuh. Saya sebagai seorang pelajar di Darul Ifta Mesriyah, Pusat Fatwa Mesir, seorang ulama, ustaz, dia bukan menimbulkan polemik, tetapi dia mesti bersifat untuk menyelesaikan masalah. Adakah dengan cara kita mengatakan seseorang itu Khawarij, dia boleh jadi Khawarij? Tak. Tuan-tuan, ada syarat-syarat dia. Kita menggelarkan seseorang itu, nak kata dia ni boleh dibunuh, mesti didatangkan sebab apa boleh dibunuh. Apakah maksud dinamakan sebagai Khawarij? Mesti ada ma'yar, mesti ada dia punya sukatan. Kenapa dikatakan seseorang ni Khawarij? Kenapa boleh dibunuh? Kena ada perbincangan, barulah boleh kita nak melaksanakan suatu hukuman. Tuan-tuan perempuan minta Allah SWT, isu yang berada dekat Mesir ini, saya tidak menafikan ada ulama yang tidak bersetuju, ada ulama yang bersetuju, yang cukup majoriti, tetapi mereka tidak ada title di dalam apa-apa jawatan di dalam kerajaan. Tetapi mereka ini menyatakan, tuan-tuan, saya mohon maaf, mungkin ada yang senang atau tidak senang dengan saya, tapi saya maklumkan mereka ini telah dilantik daripada Husni Mubarak, zaman Husni Mubarak. Dan apabila berlaku saja apa saja isu krisis dan sebagainya, mereka tidak bersuara dengan suara yang ada, dan sepatutnya ulama menyelesaikan masalah umat. Naik saja yang baru-baru ini, barulah kita dapat lihat bagaimana mereka ini cuba memberikan pandangan-pandangan walaupun agak kontra dengan pendapat kerajaan. Bahkan Dr. Yusuf Qaradawi sendiri sebut, sepatutnya yang digelar Khawarij bukannya orang yang menentang Asisi, tetapi orang yang menentang Dr. Mursi itu adalah Khawarij. Sebab Dr. Mursi telah dilantik oleh majoriti daripada rakyat Mesir, dan sepatutnya mereka ini digelar Khawarij kerana menentang Dr. Mursi. Tuan-tuan, puan-puan Allah SWT, saya nak tunjuk. Ada orang kata sokongan terhadap Dr. Mursi ini lemah. Tidak. Bahkan Dr. Mursi ini disokong daripada pelbagai pihak, besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan, ulama, petani, semua bersama dengan Dr. Mursi. Yang paling seronok ialah apabila Dr. Mursi dia digulingkan seorang-seorang, satu persatu orang lihat apa yang telah dilakukan. Mereka tak pernah hidup dalam setahun adanya kebebasan seperti mana hidupnya pada zaman Dr. Mursi sebagai seorang pemerintah. Tuan-tuan, budak bersama dengan rakyat setiap hari mengadakan demonstrasi, orang muda bersama dengan mereka, orang Islam, orang tidak Islam, semua bersama dengan Dr. Mursi. Pemain Muhammad Yusof, pemenang pingat emas Kung Fu dunia, apabila dia ingin angkat menang, dia buat simbol 4, pakai baju Raba'ah, simbol 4. Bangga tak bangga? Kerajaan Mesir mengharamkan daripada dia menggunakan perkataan Mesir, dia menggunakan nama Mesir dalam pertandingan-pertandingan yang membabitkan Mesir. Dia kata, saya tak pernah menyesal dengan apa yang saya telah buat. Ini di antaranya, tuan-tuan, artis-artis kita pun sekali kan bersama dengan tiba-tiba kita tak nak bersama dengan Mesir ni, oh cerah gitu. Tentera hot tembak-tembak pun, kalau tuan-tuan pergi search dekat internet, banyak daripada tentera dia ambil gambar, tak tunjuk muka,
ada topi tutup muka, buat simbol 4, menunjukkan kebersamaan mereka bersama dengan Dr. Mursi. Tuan-tuan, Dr. Yusuf Al-Qaradawi sudah pasti di situlah mengatakan orang yang patut digelar Khawarij ialah orang yang keluar daripada kerajaan Dr. Mursi. Tuan-tuan, bukan saja berlaku dekat negara Mesir, tapi seluruh dunia menjerit dengan perkataan yang sama, Rabah. Bukan sebab 4, tapi sebab kita nak memastikan supaya hak setiap orang ini dikembalikan. Dr. Mursi dikembalikan sebagai pemerintah Mesir. Tuan-tuan, di Netherlands, Paris, di China, di Turki, hampir semua tempat menyatakan dengan simbol Rabah. Bagi negara-negara bukan Islam mengadakan sidang parlimen tergempar. Di Jerman buat sidang parlimen kutuk apa yang telah dilakukan oleh kerajaan, oleh Al-Sisi. Persoalan dia di manakah OIC, manakah negara-negara Arab yang lain yang sepatutnya menjadi orang yang paling bersuara dalam bab ini? Mana mereka? Ini yang dipersoalkan. Tuan-tuan, puan-puan mati Allah SWT, saya nak tunjuk Turki yang best Turki ni, oleh kerana presiden dia pun best. Dia panggil lembu masuk dalam studio. Dia pun tanya pada lembu, dia kata, apa perasaan kamu apabila kamu tengok orang Mesir kena macam ni? Lembu pandang kiri, dia pandang kanan, senyap dia. Lepas tu dia kata, kamu tak ada perasaan ke apa yang telah berlaku kat Mesir? Dia pandang kiri, pandang kanan, senyap. Tuan-tuan, pengacara ni kata apa? Orang yang tak menangis, yang tak rasa sedih apa yang berlaku kat Mesir, orang ini macamnya perangai lembu. Tuan-tuan, puan-puan mati Allah SWT, Erdogan awal-awal apabila Dr. Mursi dijatuhkan, dia sebut apa? Dia kata, kami tidak akan menerima pemerintahan daripada, kami tidak mengiktiraf Al-Sisi. Pertama, dia memutuskan hubungan diplomatik. Yang kedua, tidak mengiktiraf Al-Sisi sebagai pemerintah. Tiba-tiba waktu 2-3 hari baru ni, bila Al-Sisi memaklumkan yang dia akan bertanding, dia sebut, walaupun Al-Sisi menang dalam pilihan raya, kami sama sekali tidak akan mengiktiraf Al-Sisi. Ini Turki, negara yang bukan berbahasa Arab, bangsanya bukannya bangsa orang Arab, tetapi mereka ini dengan jiwa yang satu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka bersama dengan orang Islam, bahkan mereka juara kepada isu Islam sedunia. Tuan-tuan, puan-puan mati Allah SWT, Erdogan sebut apa? Dia kata, kamu tak perlu sedih, kamu tak perlu jadi orang Mesir untuk kamu rasa sedih apa yang berlaku dekat Mesir. Tapi cukuplah kamu jadi seorang manusia untuk kamu rasa simpati apa yang telah berlaku dekat Mesir. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita semua maklum dengan apa namanya jawapan yang diberikan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi. Maksudnya, walaupun apa nama ni benda tu benar sekalipun, maksudnya walaupun ada title depan tu syekh ke apa semua kan, cuma ia tidak menentukan bahawa sebenarnya kebenaran itu disokong oleh golongan-golongan yang bertitle sedemikian rupa. Jangan kita sendiri, saya teringat ni sebabnya di Malaysia kita ni baru ni ada pertembungan, perselisihan sikit. Ada golongan yang defend syekh-syekh seperti mufti yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi, mufti Mesir, bukan mufti Mesir. Ada golongan yang tidak defend, dia jadi khilaf itu. Jadi saya nampak situ kita kena tengok balik titik asas, macam yang Ustaz sebut tadi, supaya kita semua jelas. Maksudnya bukan title yang menjadi ukuran, tapi ilmu kita, mana hak benar, mana hak tidak benar. Ilmu dia walaupun dia warak kita ambil, cuma hak salah dia kita kena betul tak. Gitu pasal. Jadi sebagai kita nak akhir ni, saya nak tanya sikit lah, sebab ini musim kita, anak-anak kita baru habis SPM dan juga STAM apa semua. Jadi ada kalangan jemaah-jemaah kita ni Ustaz, dia berhasrat sangat nak atau anak ke Universiti Al-Azhar.
Dah dulu dia kata tak sempat nak pergi Al-Azhar dah. Sebab dulu PT pun payah nak cari apa semua. Sekarang ni agak mudah rezeki Tuhan beri. Jadi adanya bantuan-bantuan kerajaan beri dan sebagainya. Jadi ni dikata mudah membantu dia untuk dalam nak beri pendidikan kepada anak-anak. Jadi biasa nak hantar anak ke Al-Azhar. Jadi kita kalau boleh nak minta ustaz tolong jelaskan bagaimana situasi keadaan pengajian di sana ni, adakah boleh lagi ke nak pergi, ataupun keselamatannya macam mana, keadaan universitinya macam mana ke, mana kita minta tolong ustaz je lah, supaya ada hasrat-hasrat kita nak atur tu boleh kita pertimbangkan insya-Allah. Okey, terima kasih kepada Ustaz Azim. Tuan-tuan puan-puan Allah SWT, buat masa sekarang ini tak pernah dengar lagi dah rakyat Malaysia mati belajar di sana. Maksudnya walaupun kita sebut jumlah 6,000 orang yang mati, tapi tidak ada lagi pelajar yang membabitkan pelajar Malaysia. Dia menunjukkan bahawasanya tempat pelajar Malaysia ini belajar ni masih selamat. Bukti dia ialah kerajaan sebenarnya pun telah membuka pengajian ini. Siapa yang nak pergi belajar mesti dialu-alukan. Kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia, saya sendiri wakil daripada imam kita menguruskan pelajar-pelajar pergi ke Mesir sebenarnya. Dan kenapa kita buat dalam masa yang sama, banyak kerajaan negeri yang telah memberhentikan. Tuan-tuan kena maklum, kerajaan negeri termasuk negeri Terengganu sebenarnya telah memberhentikan penghantaran pelajar-pelajar ke Mesir. Bukan Terengganu je, kebanyakan negeri, sebab bertanggungjawab. Payah rasa tanggungjawab tu payah apabila seseorang itu ditanggung oleh kerajaan negeri. Dia kena dipastikan apabila dia ingin pergi sana dia selamat. Jadi bila berlaku revolusi yang berpanjangan, terpaksalah wakil kerajaan-kerajaan negeri di negeri Selangor, termasuk tempat saya sendiri pun memang tak hantar pelajar. Oleh kerana KPM sendiri buka, kementerian sendiri buka, dia sendiri kata tak jadi masalah, dan wakil kedutaan Malaysia di sana pun masih buka dan masih menguruskan pelajar. Kita juga masih lagi macam menawarkan ataupun bagi peluang, dan juga kita bagi semangat pada adik-adik supaya untuk belajar ke sana. Tak jadi masalah. Bahkan saya rasa yang terbaik sekarang ni nak pergi ialah sekarang lah kita nak pergi ke Mesir ketika mana ada revolusi ni, supaya dia menjadi satu pengalaman yang indah kepada anak-anak kita, pada kita sendiri. Tuan-tuan puan-puan minta Allah SWT, tak pernah berlaku. Kalau tuan-tuan pergi dekat Masjid Al-Azhar sekarang ni, memang hari-hari dia ada demonstrasi, tapi pelajaran dia masih lagi berjalan seperti mana rutin biasa. Keadaan saya sebut, selagi mana kita ikut undang-undang yang telah diletakkan oleh Kedutaan Besar Malaysia Kahira di sana, kedutaan kita di sana, insya-Allah Allah SWT akan jaga kita, dan di sana aktiviti seperti biasa. Bahkan pada tahun ini kita buka, bukan saja Malaysia saja datang, Turki, Indonesia, Thailand, negara-negara Asia lain menghantar pelajar dengan kemasukan yang ramai. Makin ada, makin revolusi ni makin tak selesai, makin banyak pula yang datang sebenarnya dekat Mesir. Hanya tinggal lagi, biasalah bila kita pergi sendiri ni, kekangan dia ialah dari segi kewangan. Tapi Ustaz Azim sebut tadi, kewangan pun dah mudah dah ni, tak ada masalah. Kalau kita ada masalah, insya-Allah Allah SWT akan mudah. Tuan-tuan, anak-anak yang belajar agama ni, Allah SWT akan mudah. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Siapa yang dia belajar, cari jalan untuk belajar agama Allah, Allah SWT akan mudahkan dia jalan ke syurga Allah. Selamat maju jaya lah, insya-Allah. Jadi kalaulah sekiranya daripada anak-anak Terengganu yang mungkin nak pergi ke sana, tak tahu nak rujuk kepada siapa, insya-Allah selepas daripada solat nanti mungkin boleh rujuk pada saya teruslah, insya-Allah. Jadi saya kira jelas maksudnya kalau ada yang berhasrat apa semua boleh rujuk ustaz ni, tanya lebih lanjut. Dia belakang tabir ni nak cakap panjang pun boleh lah. Tak ada masalah. Jadi saya sebelum kita akhiri nak buka sikit soalan
Kalau ada daripada sidang jemaah sekalian soalan, ada tak yang nak bertanya apa-apa? Al-Fadhil Ustaz Datuk Nur kita. Assalamualaikum. yang dibawa oleh Ustaz tadi yang membuatkan kami rasa betapa sedih dan betapa zalim serta kejamnya pemerintah Mesir yang sekarang, yang ada sekarang. Soalnya Ustaz, kita kedengaran juga menunggu respon dari Amerika dan sebagainya. Saya nak minta Ustaz secara peribadi bagaimana dengan respon negara-negara Arab Islam yang di sekeliling dan dikelilingi Mesir itu, yang di sekeliling Mesir, Saudi ke, Iraq ke, Yaman ke, sebagainya, respon mereka. Yang bagi Ustaz, mereka juga penuh dengan ulama, dan ulama sampai ke negara kita pun siang malam duduk berdakwah. Marilah kita bersatu, marilah kita menegakkan kebenaran, berjuang menegakkan kebenaran. Apa reaksi mereka Ustaz, terutama para ulama ni, lain daripada di luar daripada Mesir? Sebab Mesir pada saya ada kemungkinan berhubung rapat dengan politik semasa mereka. Mereka sangat arif, jadi mereka sudah tentu menyebelahi satu pihak dan tidak menyetujui satu pihak yang lain. Soalnya Ustaz, kalaulah tak sampai masa lagi, pandangan peribadi Ustaz saya, tak apa masa lagi yang dikatakan sama-sama kita tu berjuang menegakkan kebenaran begitu begini tu. Setakat ni tak berapa bunyi mana rasa Terengganu, tak berapa bunyi mana lagi Ustaz sokongan yang padu dari negara-negara Islam Arab di sekitarnya ke Guana Ustaz. Tu Terengganu lagi tu. Allahu'alam, pandangan peribadi Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okay, terima kasih banyak kepada Ustaz Datuk Embong. Tuan-tuan puan-puan Allah SWT, suka saya dengan soalan tu. Apa tindakan negara-negara Arab? Mesir merupakan salah satu negara yang berada di benua Afrika. Apabila berlaku persidangan negara-negara Afrika, negara-negara Afrika bersetuju untuk mengeluarkan Mesir daripada gagasan negara-negara Afrika. Ini di antara yang mereka telah berjaya. Ini negara Afrika yang ada di dalamnya Afrika, di dalamnya Sudan dan sebagainya. Yang kedua, saya sebut tadi, bukan mereka bantu, bahkan mereka inilah yang sebenarnya memecah belahkan rakyat Mesir. Mereka ada minyak, mereka tak miskin macam Mesir. Mesir ni tuan-tuan, minyak dia sama banyak dengan Malaysia. Tapi negara-negara Arab yang lain, siapa yang tak kenal negara UAE yang minyak dia takkan habis. Tuan-tuan, puan-puan minta Allah SWT, negara-negara ini dia tidak membantu negara Mesir,
bahkan mereka ni menjadi supporter kepada Baltaji, Samseng yang dekat Mesir, keluarkan dana untuk buat huru-hara dekat Mesir. Ini mereka. Oleh kerana itu, negara-negara Arab yang sepatutnya mereka ni adalah adik-beradik kepada Mesir, mereka sebenarnya ialah tali barut kepada Amerika. Yang kuat pun tuan-tuan, Qatar. Tuan-tuan tahu Qatar? Qatar ni tuan-tuan, dia yang sebenarnya channel TV Al Jazeera adalah berpengkalan di Doha, Qatar. Oleh kerana Emirates marah sangat, Bahrain marah sangat, semalam diumum untuk halau, untuk keluarkan keseluruhan kedutaan Qatar daripada negara mereka. Nampak? Allah. Oleh kerana itu, Ustaz, nak ceritanya, tidak membantu, dan dia memaksa kepada kita dari kalangan umat Islam yang lain dan kerajaan-kerajaan yang lain bukan berbangsa Arab untuk menyatakan sokongan terhadap apa yang berlaku dekat Mesir. Mana ulama? Tuan-tuan perempuan kata Allah SWT, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi, mewarisi apa yang diwarisi oleh Nabi, yang Nabi buat. Nabi bercakap walau dalam keadaan benar, kulil haq walau kana murran, cakap benar walaupun dia rasa pahit. Tetapi tuan-tuan perempuan kata Allah SWT, tak ramai ulama yang bercakap. Ada ulama-ulama sebut, kalau kita tengok, ada di antaranya Dr. Suwaidi, seorang pakar motivasi, alim hebat. Dia punyai channel Ar-Risalah, dia duduk dekat Saudi Arabia. Dia telah pun diarahkan untuk dipecat daripada Ar-Risalah. Mereka bercakap, mereka akan dapat tentangan. Tuan-tuan, ramai ulama-ulama yang cakap tentang Mesir, mereka akan ditentang habis-habisan. Dan inilah yang telah berlaku. Oleh kerana itu tuan-tuan, bukan bermaksud tidak ada ulama yang menyokong, ada. Hanya kita kena bersatu padu, kita kena sama-sama di dalam rangkaian kita, supaya jangan gunakan mereka dah, negara-negara Arab, mereka yang penyebab kepada berlakunya perpecahan. Sepatutnya kita di kalangan kita buat kesedaran pada diri kita untuk kita menyedarkan kepada orang-orang yang berkepentingan supaya dapat menyelesaikan masalah ini. Kita tutup. Baik, tuan-tuan perempuan minta Allah SWT, saya tutup. Doktor boleh Baik, kita tutup. Tuan-tuan, apa penyelesaian yang kita ada sekarang? Ada yang nak angkat senjata. Ada orang tanya, kenapa ikhwan muslimin tak angkat senjata sampai sekarang? Sepatutnya, tidakkah sampai dah kamu bunuh? Tuan-tuan, ikhwan muslimin, mereka telah penjarakan pimpinan ikhwan muslimin, peringkat pertama, kedua, ketiga, semua dah kena penjara. Siapa yang bekerja akan ditangkap. Kalaulah mereka ni asal daripada ikhwan muslimin. Ikhwan muslimin telah diharamkan. Tuan-tuan, ikhwan muslimin telah diharamkan, dibunuh, dijatuhkan hukuman. Mereka ditangkap, isteri mereka diseksa. Kenapa tak angkat senjata? Kenapa ikhwan muslimin tak kata? Ini ramai orang tanya. Tuan-tuan, ikhwan muslimin dia tak nak masuk jerat seperti mana masuknya Syariah, sehingga pada hari ini Syariah tak dapat selesai sampai bila-bila. Tapi kenapa ikhwan muslimin dia menggunakan cara diplomasi? Masih cara menggunakan diplomasi kerana dia yakin bahawasanya dengan diplomasi ini dia akan menyelesaikan masalah, insya-Allah. Dalam masa yang sama, sokongan rakyat kepada ikhwan muslimin akan bertambah seperti mana apa yang kita lihat pada hari ini. Orang disempati kepada ikhwan muslimin, walaupun ikhwan muslimin dia hanya demo. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke sana, saya sembang dengan seorang wakil, nanti sebut, kata Firdaus, kalau orang tembak sekarang ni, orang bukan lari, orang pergi dengar, pergi berlari dan pergi cari tempat mana yang keluar tembakan tadi. Macam tu sekali. Anak-anak mudanya diletakkan di tangannya ini nama dan juga nombor telefon di lengan, dengan kiranya kalaulah mereka ini pergi, tiba-tiba ditembak, terbunuh, maka mereka ni ada nombor kontak yang boleh orang kontak dekat badan dia. Ini yang ada rijal-rijal yang dekat Mesir. Tuan-tuan perempuan mata Allah SWT. Yang pertama,
Macam mana nak selesai? Kesatuan. Umat Islam kena bersatu. Kena bersatu, nyatakan kebenaran. Ini umat Islam. Tuan-tuan, kembali kepada zaman khilafah. Zaman khilafah yang terbaik sudah pasti ialah zaman Rasulullah. Meninggalkan khilafah yang baik, 4 khilafah. Bagaimana Islam cukup kuat. Zaman Mu'tasim billah, apabila ada seorang wanita diganggu, dijatuhkan maruah dia, lalu menjerit perempuan, "Ya Mu'tasim, mana kamu Mu'tasim?" Mu'tasim dengar, Mu'tasim turunkan tentera dia untuk membantu wanita menjaga kehormatan. Pada hari ini tuan-tuan, satu persatu umat Islam dirobek. Tak habis di Palestin, tengok di Rohingya. Tak habis di Rohingya, di Syria, di Mesir. Mana lagi kalau tidak kita kena ada kesatuan. Tuan-tuan, yang kedua, sudah pasti iaitu kita mengikut dengan perlembagaan yang sedia ada, iaitu dengan cara demokrasi. Demokrasi, tuan-tuan. Oleh kerana itulah ikhwan muslimin sampai sekarang dia tak angkat senjata semata-mata untuk memastikan Mesir boleh terjamin lagi tidak adanya berlaku peperangan tembak-menembak di antara masyarakat dan juga pihak keselamatan, supaya nak memastikan tidak banyaknya tumpah darah. Dan inilah strategi yang telah digunakan oleh pihak Mesir. Dan yang ketiga, tuan-tuan, iaitu menaikkan syiar dan juga keberanian. Kita pernah dengar kan hadis, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam tastati' fa bi lisanihi, fa in lam tastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adhaful iman." Kalau kamu lihat kemungkaran, kamu tegur dengan kuasa kamu, dengan tangan kamu, dengan lidah kamu, dengan hati kamu, yang kamu tidak bersetuju dengan apa yang telah dilakukan kemungkaran, salah satu kemungkaran, wa dhalika adhaful iman. Itulah selemah-lemah iman. Tuan-tuan, ini anak-anak muda yang tak sama macam kita. Anak muda yang apabila diseru kepada mereka ini untuk mengangkat. Kalau kita orang Malaysia, kita bayang kita jadi orang Mesir. Kita nak mempertahankan Dr. Musi, sekali dah kena tembak, confirm lagi balik rumah, dah tak keluar dah. Betul-betul ya. Tapi orang Mesir, mereka ini didik ahli mereka. Mereka didik pemuda mereka seperti macam ni. Disebut apabila berlaku je kematian, bukan mereka takut, bahkan mereka angkat spanduk, ihtimal bukra, aku ni syahid, kemungkinan esok aku akan mati syahid, aku pula yang akan mati syahid. Ini yang disebut. Tuan-tuan, kita bukan diminta untuk kita ni pergi mati syahid macam tu, tapi paling kurang Facebook yang kita ada, kita hiasikan dengan berita-berita tentang Mesir. Kita tahu, kita ambil peri penting. Man la yatamma bi amri muslim falaysa minhum. Siapa yang tak ambil cerita tentang orang Islam, dia bukan di kalangan orang Islam. Oleh kerana itu, tuan-tuan, saya menyeru yang ketiga, iaitu kita ambil peduli tentang apa yang berlaku dekat bumi Mesir. Tengok wanita ada keberanian. Tuan-tuan, ini ialah musyri'an ikhwan muslimin. Bila ditanya, hakim kata, "Kamu jangan ajar aku ni tentang keadilan. Aku ni sendiri telah duduk kat kursi ni selama 60 tahun, kursi hakim." Dia kata, kamu kena ingat, aku ni 60 tahun tahu tentang kezaliman, sebab 60 tahun aku duduk dekat dalam kandang ni. Ni nak disebut lagi, walaupun 1000 kali dicabut nyawaku kat sini, aku akan sebut tentang kebenaran. Kerana apa? Kerana mati syahidlah jalan yang aku telah pilih. Allah. Ini yang telah disebut oleh ikhwan muslimin. Tuan-tuan, muslim barak, tuan-tuan, dah kena tangkap belagak-belagak. Tuan-tuan, muslim barak, dia kena tangkap hari tu kan, sampai zaman Mursi, sampai ICC, mahkamah lepaskan dia balik. Memang best. Kau dah bunuh hari tu 800 orang, dah mati, tiba-tiba dia boleh keluar macam tu saja. Tuan-tuan, perkara yang keempat, iaitu kita kena berdoa. Doa silahul mu'min. Saya mohon sangat, tuan-tuan, Rasulullah ajar kita doa nazilah. Baik baca benda ni, Rasulullah pernah baca 40 kali, bukan 40 kali solat, 40 hari baca berturut-turut. Selepas rakaat yang terakhir, setiap kali solat fardu, Rasulullah akan angkat tangan dan baca doa qunut nazilah. Dan doa inilah doa kita tujukan kepada golongan-golongan yang zalim, supaya Allah SWT
bagikan kezaliman ini, jatuhkan kepada dia dengan mengubah dia, ataupun Allah SWT jatuhkan bala kepada dia. Tuan-tuan puan-puan minta Allah SWT. Dan yang terakhir tuan-tuan, iaitu sulepasi ialah sumbangan. Tuan-tuan, kami daripada Ilmam, kita sebenarnya kita mengutip sumbangan. Jadi tuan-tuan boleh rujuk untuk berita-berita terkini, boleh buka dalam Facebook Prihatin Mesir. Ditulis Prihatin Mesir. Jadi dalam Prihatin Mesir ni tuan-tuan, ada semua, buka dalam grup Prihatin Mesir, dalam tu ada nombor akaun. Jadi kita harap sangat tuan-tuan untuk kita salurkan, dan insya-Allah kalau tak ada arah yang melintang, kita akan hantar rombongan yang kedua untuk hantar bantuan pada bulan 7 nanti insya-Allah. Saya rasa itu saja, dan doakan untuk Palestin. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikianlah tadi kita sudah pun bersembang-sembang dan juga berbual-bual dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Firdaus bin Mazlan, Esko Pertubuhan Ikatan Lepasan Mahasiswa Mesir ataupun Ilmam. Jadi banyak malam ni kita boleh input-input yang terkini, yang latest saya kira berkaitan dengan isu Mesir ni. Jadi mudah-mudahan saya rasa tidak kita terhenti sekat ni. Habis solat lagi keluar pada dewan masjid ni, dewan solat masjid habis. Tidak, saya rasa tidak sekat tu. Bahkan kita akan terus lagi dengan pelan tindakan yang telah disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi. Apa dia ada 2, 3, 4 kali tadi. Kalau tak boleh hak nombor 1, nombor 2, tak nombor 3 dan sebagainya tadi. Jadi mudah-mudahan apa yang kita telah pun buat pada malam ni merupakan satu, dia panggil pencetus satu tutusan untuk kita sama-sama lebih memberikan lagi sokongan kita kepada apa yang berlaku di Mesir nanti. InsyaAllah mudah-mudahan ada kebaikannya. Sebelum saya terlupa, kita nak umumkan satu program lagi hari Sabtu ni, seminar perubatan Islam. Seminar perubatan Islam pada hari Sabtu ni akan berlangsung di Masjid Abidin juga pada pukul 9.30 pagi sampai pukul 12.30, lebih kurang 3 jam lah, 2 jam lebih lah. Bersama dengan Al-Fadhil Dr. Jahid bin Siddiq, bekas Profesor Madya di Universiti Malaya dan juga pengasas perubatan Al-Manarah. Jadi bolehlah kalau nak tahu lebih lanjut berkaitan dengan perubatan Islam ataupun apa-apa berkaitan dengan sihir, boleh datang ramai-ramai pada hari Sabtu ni, percuma. Dan boleh sembang panjang, tanya-tanya berkaitan dengan yang kita nak tahu kepada Al-Fadhil Dr. Jahid bin Siddiq nanti. Jadi kita tunggu pada salat jemaah. InsyaAllah bulan depan akan ada lagi, kita akan umumkan pula apa tajuk dan sebagainya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.